Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 17 Mei 2020. Sabah mencatatkan kes kematian ke-5 akibat COVID-19 semalam yang merupakan kematian ke-113 di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media harian mengumumkan wanita warga negara Malaysia berumur 53 tahun itu mempunyai sejarah penyakit barah dan darah tinggi. Mangsa merupakan seorang kaki tangan perubatan Kementerian Kesihatan di Sabah yang bercuti sakit kerana menghidap penyakit barah. Wanita itu dimasukkan ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah pada 5 Mei lalu kerana keadaan kesihatan yang semakin merosot. Mangsa didapati positif COVID-19 dan disahkan meninggal dunia pada 1.30 petang 7 Mei lalu. Sementara itu, berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu lagi kes baharu positif COVID-19 direkodkan di negeri ini semalam menjadikan jumlah kumulatif di Sabah meningkat kepada 331 kes. Seramai 30 pesakit masih menerima rawatan dengan 8 daripadanya dirawat semula. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerima sumbangan 1,000 unit peralatan perlindungan diri PPE menerusi program Dapur Belia. Program berkenaan dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah dengan kerjasama Majlis Belia Sabah MBS. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Zin Ze, sejumlah RM300,000 diperuntukkan kepada MBS bagi menggerakkan aktiviti sukarelawan di bawah program Dapur Belia, melibatkan aktiviti membuat pakaian PPE, bantuan barangan makanan asas, pek tenaga untuk barisan hadapan dan pekerja pembersihan. Majlis Belia Sabah menyediakan raw materials untuk diserahkan kepada Jabatan Kesihatan. Mereka ada orang-orang yang tertentu yang profesional untuk buat PPE yang mengikut spesifikasi supaya mereka boleh pakai guna ketika masuk ke pusat COVID ataupun quarantine center ward. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyerahkan PPE kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi di Kota Kinabalu. Keputusan kerajaan membenarkan beberapa sektor beroperasi semula memberikan kelegaan kepada penggiat industri di negeri ini. Majikan dan pekerja merupakan antara golongan yang gembira dengan keputusan itu selepas hampir 2 bulan tidak beroperasi akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati sebahagian daripada premis perniagaan kecil telah mula beroperasi seperti biasa. Manakala bagi sektor sukan dan rekreasi, taman dan pusat rekreasi mula beroperasi untuk orang awam. Bagaimanapun rangkaian kemudahan sukan di Kompleks Sukan Likas kelihatan masih belum bermula. Likas Driving Golf Range juga belum beroperasi kerana pihak pengurusan masih memperhalusi prosedur operasi standard SOP agar sesuai dengan arahan Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa. Sementara itu, beberapa pemandu bas mini di hadapan Marina Court Kota Kinabalu bersyukur kini dibenarkan beroperasi. Kami hari ini berbesar hati dibenarkan membuka operasi lah bas mini semua ni lah. Sekarang ini pendapatan ini dapat kira lah habis tahu lah kan baru ada bulan di rumah berkurung, baru 3 hari berjalan nih paling-paling RM30. Selain sektor peruncitan, makanan dan beberapa lagi premis perniagaan yang lain, sektor pengangkutan awam seperti bas mini ini juga telah mula dibenarkan beroperasi sejak 9 Mei lalu dengan syarat perlu mematuhi arahan-arahan keselamatan dan pencegahan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan rata-rata tinjauan saya di sini, pemandu-pemandu semuanya mematuhi arahan yang telah dikeluarkan dengan melakukan penjarakan sosial di dalam bas, di mana hanya 6 orang sahaja yang dibenarkan berada dalam satu bas dan pemakaian mask juga diperlukan sebelum memasuki bas ini. Sementara itu, tinjauan kru berita RTM di Terminal Bas Bandaran Berjaya juga mendapati pengusaha pengangkutan awam mematuhi norma baharu dalam perkhidmatan berdasarkan SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Beberapa pemandu bas mini yang ditemui berkata walaupun perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, sekurang-kurangnya mereka berpeluang menjana pendapatan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri selepas hampir 2 bulan berehat susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya rasa ada senang sikit lah. Sebelum ni terdampar mau 2 bulan di rumah. Jadi sekarang begini kira ada untuk pakai untuk beli makan sikit lah daripada sebelum ni. Sekarang PKP dia lancar ni kan, PKP di bersyarat ni, kami kena muat dalam 1 buah bas, cuma 6 orang penumpang saja. Itu pun kena jaga jarak, kena bagi hand sanitizer, mask. Waktu operasi pengangkutan awam di Sabah bermula 6 pagi sehingga 11 malam bagi perkhidmatan teksi, kereta sewa, e-hailing, bas ekspres, bas berhenti-henti dan bas mini. Dalam pada itu, penumpang bas ekspres turut dinasihatkan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan jangkitan pandemik COVID-19. Walaupun perkara ini baru bagi kita, tetapi apa juga peraturan yang dikenakan kepada kita, kita kena ikut SOP lah. Sebab ini adalah kepentingan untuk seluruh penduduk-penduduk dan seluruh rakyat agar COVID-19 ini tidak berjangkit. Laluan menghubungkan negeri Sabah, Sarawak dan negara Brunei Darussalam terkawal tanpa kes ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia berdasarkan Operasi Sekatan Jalan Raya SJR Pasukan Keselamatan di laluan berkenaan sejak PKP tahap 1 hingga Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di daerah Sipitang. Ketua Polis Daerah Sipitang, Campin Piuh berkata, daerah itu merekodkan 98.5% pematuhan PKP sejak dilaksanakan. Setakat ini tidak ada kes lagi yang dilaporkan di Sipitang ini dan kita berjaya ataupun berterima kasihlah kepada masyarakat di daerah Sipitang kerana mengikuti peraturan ataupun arahan ataupun SOP yang telah ditetapkan. Dan sehingga kini tidak ada kes-kes yang baru dilaporkan dalam COVID-19 ini. Sipitang mencatatkan 4 kes positif COVID-19 sebelum ini, namun kini bebas daripada wabak itu selepas semua pesakit sembuh. Beliau ditemui pemberita RTM dalam tinjauan SJR di Sipitang. Menjelang perayaan Aidilfitri hujung minggu depan, IPD Sipitang akan menugaskan 60 anggota untuk kawalan keselamatan di Pos Kawalan Imigresen Sindumin Merapok. Penumpang pesawat dari Kuala Lumpur yang mendarat di lapangan terbang Tawau akan menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang diwartakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah masing-masing. Sejurus tiba di lapangan terbang Tawau, petugas kesihatan akan membuat pemeriksaan suhu badan ke atas semua penumpang sebelum mereka dihantar ke Pusat Kuarantin Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau untuk pemeriksaan kesihatan dan pengambilan sampel pengesanan COVID-19. Demikian menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran Kawasan Tawau, Rahman Sampai, yang ditemui pemberita RTM di lapangan terbang Tawau. Semua akan dikuarantin di IPG kecuali kes-kes yang tertentu lah, iaitu apabila mereka telah menjalankan kuarantin di tempat asal ataupun dapat menunjukkan bukti yang mereka telah menjalani pemeriksaan sampel dengan sampel yang negatif lah. Kira-kira 200 penumpang penerbangan dari Kuala Lumpur tiba di lapangan terbang Tawau. Hanya seorang wakil keluarga dibenarkan berada di balai ketibaan. Harap-harap dorang sehatlah semualah. Mana yang di kuarantin ini tiada jangkitan apa-apalah. Itulah harapan. InsyaAllah lah dapat balik bersama keluarga lah nanti. Di kuarantin itu berarti dia jaga juga semua kan. Jadi kita pun tidak risau. Kalau tidak dikuarantinkan, ada masalah nanti kita juga yang susah. Sementara itu, Pegawai Pengurusan Pusat Kuarantin IPG Tawau, Kapten Pertahanan Awam Husain Muhammad Noor berkata, pusat kuarantin berkenaan mampu menampung sehingga 600 individu. Pelajar IPT yang ditemui berterima kasih kepada kerajaan kerana mempermudahkan perjalanan balik ke Sabah. Alhamdulillah kena tanggung semua. Sangat bersyukur sebab ramai lagi kawan-kawan yang dekat Semenanjung tu terkandas, tak boleh balik. Saya bersetuju untuk duduk dalam pusat kuarantin ni sebab saya pun sayang dorang, saya takut membahagiakan dorang punya kesihatan.
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS melakar sejarah tersendiri apabila hampir kesemua aktiviti Hari Guru Peringkat Negeri tahun ini disambut secara dalam talian. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Mistrin Radin berkata, sambutan tahun ini berbeza dengan tahun sebelumnya susulan ancaman pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Menurut Dr. Mistirin, sebanyak 7 aktiviti dirancang sempena sambutan Hari Guru tahun ini yang diadakan secara dalam talian termasuk melalui media sosial. Antaranya, aktiviti bicara tema Hari Guru, siaran bersamamu keranamu, terbitan RTM dan JPN Sabah, pertandingan ikat Hari Guru, bacaan Yasin dan ziarah keranamu. Dr. Mistirin berkata, Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri dijadual 12 Jun ini yang dihoskan oleh Jabatan Pendidikan Daerah Penampang. Bercakap kepada pemberita RTM, beliau turut memaklumkan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu dipilih bagi menghargai pengorbanan guru-guru dalam mendidik anak bangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan membuka 2 kertas siasatan melibatkan penyelewengan penjualan dan pembelian minyak secara pukal di daerah Telupid. Ia hasil rampasan 500 liter petrol dan 250 liter diesel di sebuah stesen minyak awal pagi semalam. Turut dirampas sebuah kenderaan pacuan 4 roda dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM51,000. Ketua Cawangan KPDN HEP Sandakan Muhammad Hashim berkata, kertas siasatan pertama dibuka terhadap sebuah pengusaha stesen minyak selepas didapati melakukan penyelewengan penjualan minyak secara pukal kepada seorang individu. Manakala kertas siasatan kedua pula dibuka terhadap seorang lelaki berusia 25 tahun yang didapati membeli petrol dan diesel secara pukal tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada KPDN HEP. Pengusaha stesen minyak tidak boleh menjual kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan. Bercakap kepada RTM di perkarangan bangunan Wisma Persekutuan Sandakan, Muhammad Hashim berkata kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu memiliki barangan kawalan untuk melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3-1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 membabitkan urus niaga barang kawalan berjadual tanpa lesen sah. Jika sabit kesalahan, suspek masing-masing boleh didenda antara 1 juta hingga 5 juta ringgit atau 3 bulan penjara jika gagal membayar denda. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera.